Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada anak pelajar cikgu 4B3. Salam perkenalan daripada cikgu. Cikgu adalah Cikgu Nur Husnina binti Zawawi. Boleh panggil Cikgu Nina. Cikgu akan mengajar kamu dalam subjek SRT yang menggantikan Cikgu Baya sebelum ini dalam tempoh beberapa bulan. So, mohon kerjasama semua untuk memberi kerjasama pada cikgu dan cikgu-cikgu lain sewaktu PDPR berlangsung. So, kamu hadirkanlah diri dalam pembelajaran kamu walaupun subjek lain, ya. Okey, sebelum cikgu mulakan kelas cikgu pada petang ini, cikgu nak imbas kembali sub-sub topik sebelum ini yang kamu pelajari. Okey, itu dalam bab yang sama, iaitu bab kerja sepasukan. Dalam bab ini, kamu telah mempelajari dua subtopik, iaitu apa? Yang pertama, 1.1 organisasi kerja. Yang kedua, 1.2 iaitu semangat kerja sepasukan. Okey, apa yang kamu faham untuk 1.1 organisasi kerja? Organisasi kerja ni adalah apa? Organisasi kerja adalah menunjukkan kedudukan, jawatan atau posisi individu dalam organisasi. So, maksudnya kita punya carta organisasi kita tu. So, kedudukan ketua, penolong, bendahari, setiausaha, itu adalah kita dipanggil organisasi kerja. Okey, yang kedua iaitu semangat kerja sepasukan. Okey, semangat kerja sepasukan ni kita ada kita belajar berkaitan kepentingan semangat kerja sepasukan. Yang kedua, kita belajar berkaitan dengan kaedah kita nak menyampaikan maklumat tersebut. So, kita kena tahu ia ada dua kaedah, iaitu komunikasi lisan dan juga komunikasi bukan lisan. Okey, yang ketiga iaitu kita belajari kaedah mengekalkan hubungan baik dalam pasukan. Okey, dalam kaedah ini kita mempunyai 4 kaedah, iaitu yang pertama, komited terhadap tugasan. Yang kedua, berkomunikasi secara terbuka. Yang ketiga, mengekalkan konflik atau perselisihan faham. Yang keempat adalah memelihara dan mengekalkan hubungan baik antara satu sama lain. Okey, so kamu dah faham untuk subtopik sebelum ini. So, cikgu nak teruskan pembelajaran kita pada subtopik yang baru, iaitu 1.3 peningkatan kendiri. Okey, bagi subtopik ini, apa yang kamu pelajari adalah objektif pembelajaran kita untuk kali ini adalah kita ada 3, iaitu kita kena faham, kita kena tahu, mengenal pasti 7 kelebihan dan kelemahan diri kita. So, kita ada 7 aspek. So, nanti cikgu akan terangkan lebih lanjut aspek-aspek tersebut. Okey, yang kedua adalah menerangkan maksud dan kepentingan peningkatan kendiri. Okey, yang ketiga adalah menjelaskan kaedah untuk mendapatkan maklum balas proses peningkatan kendiri. Okey. Untuk poin yang pertama iaitu mengenal diri. Okey. Apa yang kita perlu untuk kenal diri kita? Okey, contohnya lah kamu bangkit pagi kan, pada waktu pagi kamu selalunya lah kamu akan tengok cermin dulu kan. Cermin, tengok diri kamu. Oh, macam ni rupa aku baru bangkit tidur. So, aku nak muka aku macam ni kan. So, mestilah kita macam selalunya kita akan betul-betul 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 rambut kita. Bagi kaum lelaki atau kaum perempuan sama saja. Kita akan selalunya betul-betul betul-betul rambut kita. Itu adalah kita punya kita macam kena kita nak peningkat kendiri kita urus diri kita. Okey, so seterusnya kita sebagai seorang manusia, kita mempunyai gambaran atau pandangan terhadap diri sendiri. Okey, maksudnya kita nak tahu diri kita tu, kita kena tengok daripada aspek-aspek ini. Okey, sebagai contohnya ada 7 aspek, iaitu pertama, fizikal, kita tengok daripada aspek fizikal. Yang kedua, kita tengok daripada segi kebolehan, kemahiran, minat, bakat, sikap dan juga
nilai. Okey, untuk pertama iaitu fizikal. So apa yang bermaksud kita tengok daripada aspek fizikal ni, iaitu bermaksud kita kena tahu sifat tubuh badan kita tu macam mana. So contoh kita sebagai diri kita lah kan, kita mestilah kita kenal diri kita, so tubuh badan kita kan. Contoh macam kita ni seorang yang gemuk ke, seorang yang kurus ke, seorang yang tinggi ke, seorang yang rendah ke. So kita kena kenal diri kita tu. So daripada sifat tubuh badan kita, so kita kena tahu kita punya tinggi rendah, kita punya kelebihan kita, maksudnya kita punya sifat tubuh badan kita tu. Okey, yang kedua, poin yang kedua adalah daripada sifat fizikal kita ni, contoh daripada tinggi rendah atau hitam putih. So itu adalah sifat fizikal yang tidak boleh diubah lah kan. Ia adalah cipta yang dicipta untuk kita. So kita kena terima seadanya tubuh badan kita ni macam mana, sifat tubuh badan kita ni macam mana. So daripada segi pada tu, so kita kalau contoh kita ni macam kurang cantik, bukan kurang cantik lah, maksudnya kita punya muka ni tak banyak jerawat, contoh banyak jerawat. So apa yang kita kena buat untuk perbaiki kelemahan kita tersebut? So apa yang kita buat? Kita kena kemaskan diri kita untuk kelihatan cantik, kita make upkan dia kan. So untuk meningkatkan confidence diri kita jugalah. Dan kita kenalah untuk sifat-sifat yang tertentu, seperti kita rendah tinggi tu, kita kena terima seadanya dan kita kena positifkan diri kita. Kita kata, walaupun aku rendah, tapi aku ni cergas orangnya. So kita positifkan diri kita. Itu kita kenal diri kita. Kita kenal diri kita sendiri. Itu adalah daripada segi fizikal. Seterusnya adalah kebolehan. Apa maksud kebolehan ni? Kebolehan adalah kemampuan melakukan sesuatu tugasan. Contohnya lah kan, kita tak boleh nak buat satu benda tu. So kita apa tindakan kita? Kita belajar kan. So ia adalah kita cuba untuk melakukan sesuatu tersebut. Walaupun kita tak pandai, kita belajar. Atau kebolehan kita untuk apa-apa, masak ke, itu adalah kebolehan dalam diri kita sendiri. Contoh kita pandai masak, so itu adalah kemampuan melakukan suatu tugasan. Itu kebolehan kita lah kan. Seterusnya adalah kemahiran, iaitu bermaksud keupayaan berfikir, belajar, mengingat, menganalisis. So setiap orang selalunya akan ada kemahiran dalam diri kita, dalam diri masing-masing. So contohnya mempunyai kemahiran dalam keupayaan berfikir atau mengingati. So kita guna kemahiran tersebut untuk kita cari kita punya ni kan. Contoh kemahiran kita yang kita ada, kita pandai masak, skill pandai skill memasak. So kita keluarkan dan kita terapkan, maksudnya macam itulah. Dan yang keempat adalah minat, iaitu keinginan, kecenderungan melakukan sesuatu aktiviti. Maksudnya minat. Kita kena kenal diri kita melalui minat. Apa yang aku minat? Aku minat menyanyi ke? Aku minat memasak ke? So kita apa yang kita cenderung, maksudnya kita suka buat. Kita suka buat apa? Mancing ke apa ke yang berfaedah lah untuk diri kita. Itu dipanggil daripada segi aspek minat. Kita kena kenal diri kita. Kita ni minat apa? Faham? Yang seterusnya, yang kelima, iaitu bakat. Iaitu kebolehan semula jadi yang ada dalam diri kita. So bakat kita, contoh kita bakat semula jadi kita untuk
berpidato. So, kebolehan kita untuk bercakap. So, itu adalah salah satu bakat kita yang ada. So, untuk nak dapatkan kita dapatkan lebih, orang panggil apa, terapkan, maksudnya nak dapatkan ni, kita perlukan juga latihan untuk mencapai kejayaan. Okey, macam contoh kita ada bakat dalam public speaking. So, apa perlu tindakan kita untuk nak masuk pertandingan semua tu? So, kita kena buat latihan kalau nak menang lah. So, itu adalah salah satu contoh lah. Okey. Dan seterusnya adalah sikap. Okey, sikap ni juga terbahagi kepada 3 pergaulan, interaksi, aktiviti sosial. Iaitu perbezaan sikap individu dapat dilihat semasa pergaulan, interaksi dan aktiviti sosial. Contohnya, jika terdapat peluang atau galakan yang positif, maka akan wujud sikap positif pada diri seseorang itu. So, ia bergantung kepada kita punya pergaulan kita. Okey, pergaulan kita bergaul dengan orang-orang yang baik. So, sikap-sikap kita akan terapkan dalam diri kita tu sikap yang baik, yang positif. Interaksi pun sama. Maksudnya macam mana kita berkomunikasi dengan orang lain. So, ia adalah salah satu contoh sikap. Kita nak tahu kita punya sikap kita. Dan yang seterusnya adalah aktiviti sosial, maksudnya pergaulan kita lah. Macam mana kita bergaul dengan orang ramai. So, kita boleh tahu kita punya sikap kita. Seorang yang pemalu ke, seorang yang peramah ke. So, kita boleh tahu, kenal diri kita. Dan seterusnya iaitu nilai. Okey, nilai ni kita merupakan pegangan dan pertimbangan terhadap sesuatu. Nilai akan mempengaruhi keputusan yang dibuat dalam pelbagai situasi harian. Okey, nilai ini dibahagikan kepada 2, iaitu kebendaan dan bukan kebendaan. Okey, ia adalah pegangan prinsip pertimbangan. Okey, contohnya lah kan, nilai kita tengok pada seseorang, kita nak pilih kawan seorang. Contoh, pada kita nak pilih kawan, kita tengok juga pada kita punya pegangan. Kita ni jenis macam mana? Kita ni nak pilih kawan, kita nak tengok kepada kebendaan dia ke atau bukan kebendaan dia. Kalau kepada seseorang tu macam kita pegang atau pegangan kita, prinsip kita kawan dengan seseorang yang bukan jenis seorang yang dengki. Okey, macam tu. Atau tak kisah aku kawan dengan siapa pun. So, itu adalah satu pegangan atau prinsip kita dalam hidup kita, dalam diri kita. So, itu adalah 7 aspek tersebut yang kita perlu tahu untuk kenal diri kita. Faham? Okey, yang kedua iaitu B, peningkatan kendiri. Apa maksud peningkatan kendiri ni? Ia merupakan persepsi seseorang tentang diri daripada segi 4 segi ni, iaitu penilaian, pandangan, tanggapan, kepercayaan. Okey, yang faktor mempengaruhinya adalah genetik, persekitaran. Okey, faktor yang mempengaruhi ni iaitu genetik. Contoh genetik, keturunan kita, keluarga kita banyak menerapkan sikap bekerjasama, tolak ansur. So, kita akan diterapkan dalam diri kita ni sifat sebegitulah. So, ia adalah salah satu faktor mempengaruhi, iaitu genetik. Dan seterusnya persekitaran, iaitu persekitaran kita. Macam mana kita memilih kawan, rakan sebaya kita. So, ia adalah juga salah satu faktor juga. Rakan sebaya. So, kamu ni pada remaja kan, so kamu ni banyak terpengaruh dengan rakan sebaya. So, kamu perlu pilih rakan sebaya yang baik supaya kamu punya sifat kendiri, maksudnya peningkatan kendiri kamu pun akan jadi baik. Dan seterusnya, so itu kita ada 2, itu tingkah laku positif dan tingkah laku negatif. Apa itu tingkah laku positif? Iaitu memberi perhatian kepada kebolehan dan potensi diri, ambil kira pandangan orang lain, usaha untuk mengatasi kelemahan diri, optimis, terima hakikat diri, rancangan dan menempatkan matlamat,
menetapkan matlamat, gunakan pengalaman lepas. So, itu adalah tindakan laku positif. Dan manakala untuk tingkah laku negatif adalah dia suka membandingkan kekurangan diri dengan orang lain, tidak berpuas hati dengan orang lain, tengok orang lain lebih sikit dia tak puas hati, itu adalah tingkah laku negatif. Okey, seterusnya tidak berani, dia rasa macam tak confident, takut, dan tidak dapat bergaul dengan mesra pesimis. Itu adalah tingkah laku negatif. Okey, yang terakhir itu kaedah mendapatkan maklum balas peningkatan kendiri. Iaitu dia ada dua, iaitu kita boleh selalunya pada peringkat sekolah, cikgu-cikgu akan buat ujian psikometrik ni atau ujian aptitude untuk pelajar, untuk tahu kita punya kita punya kelebihan kita, peningkatan kendiri kita. So, apa maksud ujian psikometrik ni? Itu satu prosedur yang sistematik untuk memerhati tingkah laku manusia dan menerangkannya dengan bantuan skala numerical atau sistem kategori. Ia bertujuan untuk mengukur kebolehan, minat, sikap, personality, kecenderungan, kemahiran berfikir, kemahiran menyelesaikan masalah. Okey, dan untuk ujian aptitude adalah ujian mengenal pasti kebolehan atau bakat semula jadi belajar dalam melakukan sesuatu perkara dengan mudah dan cepat. Okey, untuk ujian aptitude ni pula ia bertujuan untuk mengenal pasti atau menilai kesediaan, potensi, kesesuaian atau meramal kejayaan murid dalam pembelajaran seterusnya. So, kamu dah fahamkan macam mana kita nak tahu, tentukan kita punya peningkatan kendiri kita. Kita nak tahu, kenal kita nak kenal diri kita. So, boleh guna dua kaedah ini, iaitu ujian psikometrik dan juga ujian aptitude. Okey, ini adalah contohlah yang cikgu jumpa, iaitu contoh ujian aptitude yang kita boleh tahu kita punya kemahiran semua tu. So, kita boleh tahulah apa kebolehan kita, kemahiran kita, kelebihan kita, kemahiran, itulah something like that lah. Okey, so ini adalah sebagai contoh. Okey, yang kedua iaitu contoh pelaporan ujian psikometrik. Okey, ini adalah sebagai contohnya lah. So, kita boleh buat ujian ni dan kita dapat kita punya peratusan skor kita. So, kita bolehlah nak tahu kita punya ni cenderung ke arah mana. So, kita boleh tahu kebolehan kita, kelebihan kita, kemahiran kita. So, itu adalah salah satu cara kaedah untuk nak tahu. Okey, so sekian saja.